Selamat sejahtera dan salam perpatuhan kepada murid tingkatan 5. Okey, kita jumpa lagi. Jom, apa yang kita nak belajar hari ni? Kita tengok. Okey. So, hari ni kita akan bersambung Iaitu kita sudah belajar latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, hari ni kita nak belajar ada 3 zon masa, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun dan selepas Perang Dunia Kedua. Ada 3 zon yang kita nak belajar pada hari ini. Kita tengok terus Sebelum Perang Dunia Kedua, kita dah tahu ada kewujudan British. British sudah datang ke negara kita, iaitu tanah Melayu dan Sabah Sarawak untuk proses penjajahan British dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. So, semasa peluasan pengaruh British, pemerintah beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri Melayu tidak bersekutu. So, Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang ditemerai melalui perjanjian atau surat peristiharan daripada Raja-Raja Melayu. Okey, walaupun British cuba mendapatkan kuasa otonomi, kuasa penuh dalam pemerintahan, tetapi dihalang oleh sistem pemerintahan raja, sebab raja itu ketua masyarakat pada masa itu. So, jadi penghalanglah kepada British untuk melaksanakan penjajahan ataupun imperialisme. So, bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Okey, Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat. Kena ingat, Raja masih ada kuasa. Walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai presiden. Di negeri-negeri Melayu bersekutu, Raja dibantu oleh pegawai British, iaitu pegawai British itu orang panggil dia resident. So, tugas residen itu sebelumnya ialah sistem pembesar, tetapi telah ditukar kepada residen yang menasihati raja dalam aspek pentadbiran. Okey, itu maksud dia. Bagi negeri-negeri tidak bersekutu pula, kedudukan raja ini dia lebih kukuh berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab apa? Sebab British ini dia menempatkan penasihat British. Nama pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. So, bezanya kalau di negeri Melayu bersekutu, residen ada kuasa penuh untuk menasihati raja. So, pembesar tak ada kuasa di negeri-negeri Melayu bersekutu. Tetapi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, raja ada kuasa, pembesar diberi kuasa oleh raja untuk menasihati. So, pegawai British yang dihantar oleh British menjadi penasihat British itu kurang kuasa berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab apa? Sebab apa raja ada kuasa? Iaitu penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Ini melambangkan kedaulatan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh raja pada masa itu di Johor, dan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu 1911. So, dengan ini kita boleh lihat kedua-dua undang-undang di negeri masing-masing dia menyerahkan ataupun membuktikan ciri pemerintahan raja berperlembagaan ni dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. So, sangat unik dan hebat ketika Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang Diri Kerajaan Terengganu dipraktikkan dalam negeri masing-masing. Kalau ada negeri ini, maksudnya
British susah nak campur tangan dalam pentadbiran. Dan di sini juga kita boleh lihat buktinya raja itu berperlembagaan. Raja yang sebagai ketua negeri dan dibantu oleh pembesar. Pengumpulan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat. Tiga peranan ini untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. So dengan adanya susun lapis yang diketuai oleh raja, dibantu oleh pembesar, disokong oleh rakyat, dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing, maka membuktikan kedudukan raja ini lebih kukuh berbanding raja yang ada di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, next. So kebijaksanaan diplomasi raja-raja Melayu membolehkan pemerintah beraja dipertahankan. Okay. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang. Ini peranan raja membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri Melayu. Okay. Sebab itu orang panggil kedudukan raja itu masih kekal walaupun ada penjajah barat mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran. Perjanjian antara Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. So British secara tidak langsunglah mencampur tangan dalam hal-hal pentadbiran. Tetapi kedudukan raja masih dikekalkan. Negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British, ataupun dengan kata mudah, negeri jagaan British saja. Tetapi aspek dalam pentadbiran diketuai oleh raja, masih diketuai oleh raja. Dan kena ingat di negeri Melayu bersekutu, iaitu sistem residen dipraktikkan, dan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu sistem penasihat British. Next. Okey, kita tengok semasa pendudukan Jepun pula. Kita akan pergi lebih laju. Semasa pendudukan Jepun ni, raja-raja Melayu diiktiraf. Raja-raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera dengan pemerintahan tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. So pada masa Jepun dikawal oleh pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Dan apa uniknya pada zaman Jepun itu, Raja-Raja Melayu ini diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Macam dapat CJ lah. Pada zaman British tu tak dapat CJ. Hanya ikut arahan sahaja, tak ada penghargaan. Tetapi pada zaman Jepun ini, Raja diiktiraf, Raja diangkat sebagai ketua dalam hal agama Islam. Okey. So, selepas Perang Dunia Kedua, pemerintah beraja menerima cabaran apabila Malayan Union, anda kena ingat Malayan Union ini, diperkenalkan pada tahun 1946. Malayan Union ini British nak jadikan sebuah negara sah yang dikuasai oleh British yang dinamakan Malayan Union. Okay? So, kita tengok Raja-Raja Melayu ini kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. So apabila kalau Malayan Union ini berjaya, maka raja di Tanah Melayu ini akan hilang kuasa sebab semua kuasa itu akan jatuh ataupun diambil oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Kesepakatan, ini penting, kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan
British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni kita boleh lihat pada masa ini ialah Semenanjung Malaysia. So peristiwa yang sangat hebat di sini, MU telah digantikan dengan PTM. Kedaulatan Raja-Raja Melayu diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 sangat penting untuk mengembalikan kedudukan raja dan hak keistimewaan orang Melayu. Sebab Malayan Union ini sangat memberi kesan yang tidak bagus kepada ketuanan orang Melayu di Tanah Melayu pada masa itu. Undang-undang tubuh digubah oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini, mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. So Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka ini, kita boleh lihat negara kita merdeka pada tahun 1957, 31 Ogos tahun 1957, dan di mana kita boleh lihat pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindahan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Nah, kita sudah belajar sebenarnya Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So tolong ingat balik. So yang inilah jabatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara ataupun Ketua Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas Yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintahan tertinggi negara. Yang nombor 2 yang berkaitan dengan demokrasi berparlimen, iaitu rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Yang itu kamu kena ingat dua peranan, itu peranan Yang di-Pertuan Agong dan peranan rakyat. Okey, so kesimpulannya kita kena tahu pemerintah beraja ni ialah kesinambungan daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi yang menjadi punca dan identiti kedaulatan negara. Tak ada raja, maka mungkin negara itu tidak akan merdeka dan tidak bebas daripada penjajahan barat. Pembinaan negara bangsa menuju Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan ni tolong ingat, tolong faham maksud dia, dan demokrasi berparlimen pun tolong bagi baca dan faham maksud. Merupakan proses yang bersandarkan muafakat, bukan syok sendiri, bukan ikut kuasa, bukan ikut kuasa otonomi individu, tetapi secara muafakat ataupun berbincanglah, bekerjasama. Sistem tersebut mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpanduan untuk kemakmuran negara, untuk kelangsungan negara pada masa akan datang. So ini latihan dia. Saya harap kamu buat latihan dan salin nota. So hari ini kita dah berkongsi panjang lebar. Saya harap anda ataupun murid Cikgu Chiu buatlah pembelajaran kendiri ataupun pembelajaran tambahan dan buatlah kerja cikgu sebelum pembukaan sekolah nanti. So saya harap anda siapkan tugasan yang telah diberikan masa yang lalu. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi.